طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semuanya sihat? Okey, sihat ya? Baru nampak ujung sana. Kalau tak, terkepung. Hari ni nak kata mendung ke cerah? Mendung? Ke macam mendung ke dalam masjid mendung? Lampu tak buka? Tak, dia memang ini. Masjid ni dia punya situasi romantik. Dia romantik, malam-malam, redup kan. Yang penting jangan tidur. Okey, yang penting jangan tidur. Baik, Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu sekali lagi bagi menyambung perbincangan kitab kita. Kitab, Kak Siti kat depan ya hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Selalu dia kat zone 2. Yang depan-depan tu. Ni usahanya lebih untuk datang awal. Okey, baik. Alhamdulillah kita nak baca muka surat yang keberapa? Saya tanya dulu sebelum kita sambung ni. Hari itu kita berhenti di muka surat 237, betul tak? Betul ya? Okey, muka surat 237 tu tinggalkan. Kita tinggalkan poin yang B. Okey, poin B tu tinggalkan teruslah, tak apa. Masuk pada terus bab yang baru. Sebab dia perbincangan yang sama lah ya. Saya tak berapa. Kalau nak drag panjang-panjang benda sama ni lemau sikit. Tak apa, tinggalkan. Terus masuk pada bab yang ke-24 ya di situ. Bab kita yang ke-24 bertajuk boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik. Jadi perbincangannya ada persamaan dengan bab kita yang ke-23 kerana penggunaan ataupun ayat yang dikemukakan di situ adalah ayat yang sama. Kalau kita lihat pada muka surat 235 dan 242 ayatnya sama. Jadi sebab itulah saya kata saya tak nak bincang panjang-panjang kemudian benda yang sama. Jadi kita nilai kita terus masuk kepada muka surat 242 bab yang ke-24. Okey, baik. Di sini ya kita lihat boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik. Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Okey, surah Al-Baqarah ayat 216. Kita lihat terus pada perenggan yang pertama di sini. Masih tentang surah Al-Baqarah ayat 216. Di dalam ayat ini terkandung banyak hikmah, rahsia dan kemaslahatan bagi seorang hamba. Di antaranya adalah
Apabila seorang hamba mengetahui bahawa sesuatu yang dibencinya terkadang justru mendatangkan sesuatu yang dicintai, dan sesuatu yang dicintainya terkadang justru mendatangkan sesuatu yang dibenci, maka dia tidak akan merasa aman dari bahaya pada saat dianugerahi kebahagiaan. Dan tidak akan pula putus asa untuk memperoleh kebahagiaan ketika ditimpa kesulitan. Jadi di sini ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau jelaskan kepada kita, di dalam ayat ini dia ada terkandung banyak rahsia, banyak hikmah, banyak kemaslahatan untuk kita sebagai hamba Allah. Jadi disebutkan kepada kita di sini, kalaulah kita ketahui dalam hidup kita ni ada banyak perkara yang kita tak suka, tetapi ia mengandungi banyak kebaikan. Ada perkara yang kita suka, tapi mengandungi banyak keburukan. Jadi daripada surah Al-Baqarah ayat 216 inilah ya yang kita pelajari tentang konsep itu. Perkara yang kita suka, kebiasaannya bawa kemudaratan. Perkara yang kita tak suka, kebiasaannya dia akan bawa banyak kebaikan. Kita dah pernah sebutkan tentang hal ini pada minggu lepas. Ada kan? Kita sebutkan sedikit kan? Okay, jadi hari ini kita akan explain dengan lebih terperinci bagaimana kita nak terapkan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-harian ni. Kita hidup di atas muka bumi ni, macam mana kita nak terapkan konsep perkara yang kita suka, ada kadang-kadang dia bawa kemudaratan. Sebab tak semua orang ya boleh terima tentang konsep ini. Dan perkara yang kita benci, rupanya dia itu memberikan banyak kebaikan dalam hidup kita. Bukan perkara yang mudah kita nak terapkan hal itu. Sebab nak tinggalkan perkara yang kita suka ni pun bukan benda yang mudah. Kan, sebab kita dah suka sangat benda tu. Tapi kerana dia bawa perkara yang mudarat, kita perlu tinggalkan. Dia bukan perkara yang mudah. Sebab tu di sini Imam Ibnul Qayyim dia letakkan satu kaedah bagaimana kita ni sebagai seorang muslimah, kita nak praktikkan konsep ini yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 216 tu tadi. Okey, baik, terus ya kita baca di sini. Hamba itu bersikap demikian kerana dia tidak mengetahui kesudahan di sebalik semua itu. Jadi kebiasaannya kenapa kita tak boleh terima? Kerana kita kurang, saya bukan cakap tak nak, tapi kita kadang-kadang kita kurang untuk mengerti tentang hikmah yang ada di sebalik sesuatu perkara. Okey, walaupun saya tak nafikan, ada juga di kalangan kita memang langsung tak nak fikir tentang hikmah. Tapi kebiasaannya kita kurang ya memikirkan tentang hikmah. Sebab kebiasaannya begini, kita nanti kan bila dah lama-lama dah benda tu dah berlaku setahun 2 tahun, baru kita terfikir tentang hikmah. Selalu macam tu kan. Lah ya, tahun 2000 berapa? Sekarang 2000 berapa? 2021. Sampai dah tak ingat dah tahun bila dah, sekarang nampak sangat ya. Kita mungkin kata dulu tahun 2016 kita kata berlaku perkara yang begini. Berapa tahun tu kan? Dah tu sekarang ni 2021 bila kita ingat balik, lah alhamdulillah tahun 2016 jadi macam gitu kalau tak tak jadi gini. Baru 2021 baru kita terfikir tentang hikmahnya. Tapi tak ramai orang bila terjadi satu perkara waktu tu dia nak fikirkan tentang hikmah. Kita akan fikirkan tentang hikmah bila dah bertahun-tahun perkara itu berlaku. Baru kita boleh mempositifkan akal kita ni, patutlah jadi gitu Allah tu baik rupanya. Baru keluar ayat gitu kan. Masa berlaku mula-mula, Allah tak adil, Allah tu ni kenapa buat gini? Kita tak terfikir tentang hal itu. Tetapi kalau kita sebagai seorang muslimah, awal-awal lagi pemikiran kita dah faham tentang ayat 216 surah Al-Baqarah ini insya-Allah. Apa-apa berlaku, kita akan berusaha untuk menenangkan jiwa kita. Ya, berdasarkan kepada apa yang berlaku itu tadi, lalu kita fikir Allah ada sebut dalam surah Al-Baqarah begini, maka insya-Allah saya yakin
dengan kebaikan yang mungkin terkandung pada sesuatu musibah, ujian yang berlaku yang saya tidak ketahui apakah ia. Ini kita panggil sebagai konsep Al-Quran yang berusaha mengajar kita menjadi seorang muslimah yang lebih sabar, lebih berilmu, lebih menerima takdir, lebih berlapang dada di atas setiap perkara yang berlaku. Dia tak ikut sangat emosi. Bukan saya kata kita ni orang perempuan tak boleh ada emosi. Dah memang itu Allah berikan dalam hidup kita. Kan ada orang perempuan tak ada emosi kat sini, angkat tangan. Oh, saya tak ada emosi, Ustazah. Saya okey je. Orang ketuk kepala saya pun saya okey je. Biasanya saya ketuk kepala. Saya okey je. Saya tak ada emosi. Orang nak buat apa, buat je lah. Okey je. Tak, kita tak begitu. Kita mesti ada rasa marah. Kita rasa sedih. Kita rasa tak puas hati. Kita rasa geram. Kita rasa benci. Itu normal. Kita acknowledge all the emotions yang ada dalam diri kita. Yes. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh kita ketepikan perasaan sedih, perasaan benci, tak suka, geram. Allah tak suruh kita benamkan habis-habis. Tidak begitu. Bukan begitu. Hidup orang yang sempurna bukan begitu. Tetapi mengawal. Okey, ini keadaannya mengawal, berusaha mencari hikmah. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Namun untuk menghilangkan perasaan-perasaan itu bukan. Itu bukan. Sebab Nabi pun ada rasa sedih. Nabi pun ada rasa geram. Nabi pun ada rasa bencinya. Nabi pun ada rasa marah. Semua ini ada dalam kehidupan Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahawa baginda juga adalah manusia yang normal. Namun Nabi tunjukkan kepada kita bagaimana sebagai manusia yang normal, yang memiliki semua perasaan-perasaan ini, kita berusaha untuk mengawal keadaan dan situasi. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Pengetahuan seorang hamba bahawa sesuatu yang dibenci terkadang mendatangkan sesuatu yang dicintai, dan sesuatu yang dicintai terkadang mendatangkan sesuatu yang dibenci. Macam mana tu belit-belit? Tak apa. Menuntutnya untuk melakukan beberapa hal di bawah ini. So situasi yang mana perkara yang kita cinta kemudian mendatangkan perkara yang tidak baik, sesuatu yang kita benci mendatangkan suatu perkara yang baik, semua ini dia ada kaedah bagaimana untuk berhadapan dengannya, dan di sini kita ada 3 kaedah diletakkan dalam kitab. Kita ada poin yang A, poin B dan juga poin C dalam kitab. Daripada muka surat 243 hingga muka surat 245. Okey. Dan kita lihat di sini. Muka surat 243 kita ada poin kita yang A di situ. Poin kita yang A, melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau kita nak jadi seorang muslimah yang mana boleh terima perkara yang buruk boleh mendatangkan kepada kita dengan hal yang baik, perkara yang kita cinta tadi kan boleh mendatangkan perkara yang buruk pada diri kita, pertama sekali kita perlu menjadi hamba Allah yang mentaati perintah Allah. Ini dia syarat yang pertama. Baru insya-Allah nanti kita boleh terima apa-apa yang berlaku dalam hidup ini, dia mendatangkan hikmah yang baik dalam kehidupan kita. Sebab itu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia sebutkan begini. Tadi pertama yang A apa dia? Mentaati perintah Allah. Okey, mentaati perintah Allah di sini diterangkan kepada kita dengan panjang lebar juga. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada melaksanakan perintah Allah. Bila kita melaksanakan perintah Allah,
ia mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Meski ataupun kata walaupun hal itu terasa berat bagi dirinya. Nak laksanakan perintah Allah berat ke ringan? Berat. Berat. Semua kata berat. Ada kata ringan? Nak melaksanakan perintah Allah ni berat ke ringan? Kebiasaannya berat kan? Ada banyak kita ni nak kena berjuang, nak kena muhasabah diri, nak kena sabar. Ada banyaklah perkara ni yang perlu kita letakkan dalam diri kita. Dia perkara yang berat. Bukan hal yang mudah. Kalau boleh gitu kan. Kalau boleh tak nak. Macam tu kan. Kalau boleh tak nak. Tapi dah benda wajib. Macam tu kan. Dah wajib. Nak buat macam mana? Nak tak nak kena buat juga. Kalau tak buat nanti dosa. Macam tu kan. Dia macam tu keadaan dia. Jadi kita nak tak nak, kita terpaksa mengerahkan diri kita untuk buat perkara itu. Solat subuh. Senang ke susah? Suka. Kalau boleh, saya katakan kalau boleh kita semua tak nak solat subuh. Kau tidur sampai pukul 8 sedap ke? Macam tu kita. Tapi kenapa kita bangun juga? Kenapa kita bangun juga? Walaupun kita susah. Kan? Kita okey lagi Singapura. Kalau yang duduk negeri sejuk tu. Lagi kan nak ambil wuduknya. Dahsyat. Kalau duduk negeri panas pula. Yang panas tu macam mana? Kan banyak kan keadaan-keadaan kan. Tapi nak tak nak tak kira lah. Cuaca macam mana, konteks macam mana. Kena bangun juga. Orang pergi holiday, tak payah solat, kata. Kena solat. Kita memang cuti, tapi solat kita cuti. Lainlah kalau kita datang haid. Orang lelaki cakap, perempuan best lah tak solat macam tu kan. Tak juga. Kalau kena yang perempuan senggugut, nyaya. Betul kan? Kalau kena, macam saya kan, kalau kena macam saya ni duduk, tak melingkar, tak boleh bangun kan, kat atas katil, kena senggugut macam tu kan. Tak best. Ada banyak. Ada banyak cubaan, ada banyak ujian dalam hidup kita ini. Tapi nak katanya, kewajipan, sesuatu yang kita jalankan kerana kita taat kepada Allah, dia adalah perkara yang berat. Kita nak tak nak, kita kena buat juga. Kan nak tak nak, kita kena buat juga. Contoh saya kata, kita bulan Ramadan, kalau kita tak puasa, boleh begitu-gitu je. Lepas tu tak payah ganti. Kena ganti. Kita tak payah ganti boleh tak? Boleh kena bayar fidyah. Tapi kalau tak bayar fidyah boleh? Tak boleh. Nampak? Dia mesti ada sesuatu. Ada orang maybe macam dia tak ada duit, contoh nak bayar ataupun kita susah itu pun nak kena bayar. Macam mana cakap gitu kan? Susah leceh agama ni. Dan boleh sudahlah nak kena bayar pula. Mungkin ada orang begitu. Saya kata kita muslimah-muslimah yang mungkin dah ada ilmu, dah ada agama, kita tak rasa sangat benda ni tau. Kita tak rasa, kalau Allah kata bayar fidyah, bayar je lah Itu pun nak berkira. Mungkin kita rasa begitu. Tapi kalau orang yang baru nak faham agama, yang baru berjinak-jinak dengan agama, kan, dia rasa, leceh Kenapa susah-susah sangat? Kenapa tak mudahkan aja? Dan tentu kita sakit. Dah sudahlah tak payah bayar lagi. Ni kena bayar pula lepas sihat. Mungkin ada orang berfikiran sedemikian. Tetapi, kita fikir macam mana sekalipun, susah ke, leceh ke, menyusahkan ke apa kan? Bila dah namanya ketaatan kepada Allah, kita perlu laksanakan. Dia tak ada excuse, dia tak ada alasan. Walaupun perkara itu berat. Walaupun perkara itu berat. Sebab itu di sini Imam Ibnu Qayyim kata apa? Hal itu walaupun dirasa berat bagi diri dia, dia ada perkara yang memberi manfaat. Yang mana dia kata sebab hasil, di sini dia guna perkataan buah Saya takut nanti ada muslimah yang tak faham kenapa dia guna perkataan buah. Sebab hasil ataupun kesan dari semua pelaksanaan perintah atau kewajipan pasti berupa kebaikan. Sebab kita kata gini, semua hal yang Allah perintahkan kepada kita, yang dipanggilkan sebagai kewajipan, dia pasti ada kebaikan di dalam perintah dan kewajipan itu. Dan kita lihat di sini, yang mana diletakkan di situ, semua perintah, ada lagi kesan-kesan yang lain, dia pasti berupa kebaikan, ada kebahagiaan, kenikmatan dan kegembiraan. So kita ada 4
Empat kesan, empat hasil daripada kita ni jadi seorang muslimah yang taat kepada Allah, melaksanakan kewajipan Allah, kita akan dapat kebaikan, satu. Okay? Kedua, kita akan dapat kebahagiaan. Ketiga, kita akan dapat kenikmatan. Dan keempat, kita akan dapat kegembiraan. Sebab itu, saya selalu kata gini, kita ni kalau dalam keadaan yang banyak masalah, taat kepada Allah. Kalau masih ingat lagi ya pesanan-pesanan saya, banyak kali saya pesan. Jiwa kita kalau sedih, kita rasa gundah gulana, kita rasa ada banyak masalah, kita kena banyakkan lagi dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah sebenarnya yang memberikan, memasukkan penawar dalam jiwa kita. Sebagaimana disebutkan juga dalam kitab kita ini. Dia kata kalau kita taat kepada Allah, kita akan dapat kegembiraan. Kita akan dapat kebahagiaan. Kita akan ada banyak kebaikan dalam diri kita. Sebab tu kalau kita ni ada banyak masalah, jangan kita biarkan ataupun kita biarkan diri kita ni jadi orang yang terombang-ambing, terlampau terombang-ambing sampai kita tak solat, tinggalkan perintah Allah. Kan? Saya pernah cerita tak? Saya pernah cerita tak? Ceritanya apa ya? Ceritanya apa ya Ustazah? Pernah cerita ke tidak? Ceritanya apa tu? Cuba cerita ke kita. Itu kan? Mungkin saya dah pernah cerita. Mungkin saya cerita dekat mana saya tak ingat lah ya. Mungkin di Facebook saya, di Instagram saya ataupun mungkin di kuliah-kuliah lain ataupun kuliah ini tapi pada masa yang lama dululah. Dulu saya pernah belajar memandu tau. Masa saya belajar ni, saya belajar memandu. Mungkin dah pernah dengar ceritanya. Saya belajar memandu ni, saya belajar dengan instruktor perempuan. Kakak ni lah ya. Dululah dekat Nilai, dekat Negeri Sembilan saya belajar memandu. Kakak ni, maaf saya kata, dia tak berhijab. Saya jumpa dia tu masa saya nak belajar memandu, saya cakap, saya register, ada instruktor perempuan. Saya tanya gitu. Ada, seorang ke? Dia kata, seorang je. Tak apalah, saya nak belajar dengan instruktor perempuan. Oh, tak nak belajar dengan lelaki. Kenapa tak nak belajar dengan lelaki? Orang tak faham agama tak nak belajar lelaki. Kita, yelah kalau ada perempuan, saya belajar dengan perempuan. Kalau tak ada, memang tak ada pilihan, kita belajarlah dengan orang lelaki kan. Saya memang gitu. Selagi ada pilihan, kita ambil pilihan itu. Kalau tak ada, it's okay. Sekarang ada pilihan, kita ambil pilihan tu. Kalau ada, Alhamdulillah. Kita, tak apalah saya nak belajar dengan orang perempuan. Oh, tak nak belajar dengan lelaki tak apa. Kita ada seorang orang perempuan. Saya belajar dengan kakak ni. Okey lah kakak ni. Tapi dia punya garang, ya Allah. Sebab tu orang kata orang perempuan ni garang. Tak berani nak belajar dengan orang perempuan. Tak tahu kenapa orang perempuan ni garang sangat. Kan sampai tak ada orang, sebab tu dia tanya saya, betul lah nak belajar dengan orang perempuan? Kawan-kawan saya, kawan-kawan saya yang belajar sama saya, instruktor perempuan tu garang. Ramai orang nangis dengan dia. Memang pun saya nangis juga dengan dia, serius. Sebab kata-kata dia kan, kata-katanya yang betul menusuk jiwa dan jantung. Gitulah. Walaupun dia instruktor, orang instruktor, tapi kata-kata dia memang tak ada insurans, orang kata gitu. Kita budak-budak lagi masa tu kan belajar lah, sabar kan. Nangis pun nangis lah belajar. Sebab kita nak dapat ilmu mandu tu kan, sabar belajar dengan dia. Tapi ada satu keadaan, dia cakap dengan saya macam ni, masa kita tengah-tengah belajar, bila saya dah ada hubungan yang agak baik dengan dia, ya, sebab kita dah selalu setiap minggu jumpa dia. Jadi saya pun orang yang kata bijak lah mengadakan hubungan baik dengan seseorang ni. Jadi kita pun dah baik dengan dia kan. Terus tiba-tiba dia cerita dengan saya macam ni. Dia bagi saya Nah, kau nampak perempuan tu? Dia tunjuk saya tau. Kau nampak perempuan tu? Saya kata, nampak. Kau tahu tak tu siapa? Itu dia rampas laki aku. Dia kata gitu. Saya tengah bawa kereta ni. Okey. Saya bawa lah. Kita ni orang baru-baru bawa kereta jangan tiba-tiba tertekan brek tu Kita bawa kereta. Lepas tu dia kata macam ni. Sebab laki aku buka tudung. Dia kata gitu. Satu ni gitu kan. Ini kita panggil pakai hijab ni ketaatan kita kepada Allah. Jangan lupa ya muslimah. Pakai tudung, ketaatan kita kepada Allah, usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, usaha kita untuk melaksanakan kewajipan. Kewajipan saya kata. Usaha kita. Jadi dia kata tadi asalnya dia pakai tudung. Kenapa dia buka tudung? Sebab suami dia tinggalkan dia. Senang saya nak kata gitu. Senang. Satu perkataan yang saya ingat kata,
Buat apa aku nak pakai tudung? Buat apa aku pakai tudung? Aku pakai tudung pun laki aku tinggalkan aku. Just lebih kurang ni. Buat apa aku solat? Kalau aku solat pun, buat apa aku jadi baik? Kalau aku jadi baik pun, suami aku tinggalkan aku. Ramai antara kita boleh cakap begitu. Buat apa jadi ustazah pun suami tinggalkan. Mungkin ada orang boleh cakap gitu. Seriously saya cakap. Kita semua boleh cakap begitu. Tetapi ujian dia tak pernah mengenal siapa kita. Kena ingat. Ujian Allah tak kenal kita ni siapa. Ustazah ke, instruktor ke, makcik datang kuliah ke apa. Tak kenal. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita dengan ujian, Allah akan berikan kepada kita dengan ujian. Ujian itu kita tak suka. Ujian itu kita benci. Siapa suka ujian dalam hidup ini? Siapa suka suami tinggalkan dia? Suka? Tak suka kita. Semua kita, rata-rata kita orang perempuan takut suami kita tinggalkan kita, betul tak? Takutnya suami kita ceraikan kita. Semua muslimah saya kata itu benda yang normal dalam hidup. Dan ini berlaku kepada kakak ni. Kakak ni kata, apa aku nak pakai tudung? Aku pakai tudung pun laki aku tinggalkan aku. Kau tengok perempuan tu pun pakai tudung. Kalau dia baik, orang pakai tudung ni kalau baik, dia tak rampas suami orang. Dia cakap gitu dengan saya. Dia tak kacau rumah tangga orang. Pakai tudung, dia cakap gitu. Saya diam je, saya cakap apa? Tapi, ada benda yang saya cakap dengan dia. Apa kata kakak pakai tudung balik? Apa kata kakak pakai tudung semula? Lepas tu dia punya mengamuk. Dia marah saya. Kau siapa nak suruh aku pakai tudung? Betul suara dia gitu. Kau siapa nak suruh aku pakai tudung? Baru belajar dekat UKM, belum jadi ustazah. Dia tak tahu saya jadi ustazah. Belum jadi ustazah nak suruh aku pakai tudung. Pandai macam-macam dia hamput saya dalam kereta tu. Kita berdua tu macam-macam. Kita sabar. Sabar je. Tapi alhamdulillah lepas tu memang betul. Next week saya jumpa dia pakai tudung. Alhamdulillah. Maknanya masuk. Okey, nak fikir. Kita betul saya kata, kita mula-mula orang tegur kita, kita akan marah. Serius saya cakap, kita akan marah. Kenapa gini, kenapa kita tak terima? Tapi kalau kita orang yang boleh berfikir, ya, kalau kita orang yang nak muhasabah diri kita, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Tapi saya nak ambil daripada kisah itu tadi. Bagaimana kita ni sebagai seorang muslimah, saat Allah uji kita, kita rasa sedih, kita rasa ada banyak perkara yang tak adil dalam hidup kita. Jangan sesekali kita tinggalkan kewajipan dalam hidup. Kalau kita dah pakai tudung, pakai tudung. Kalau kita muslimah yang solat, solat terus. Kalau kita muslimah yang berzikir, zikir terusnya. Kalau kita muslimah yang tahajud, tahajud terusnya. Kita muslimah yang baca Al-Quran, terus baca Al-Quran. Walau apa pun ujian yang Allah berikan dalam hidup kita. Sebab kita nakkan kebahagiaan. Bukan dari manusia. Tapi kita nak kebahagiaan dari Allah Azza wa Jalla. Adakah orang yang menentukan kebahagiaan diri kita? Tak. Manusia di sekitar kita, hatta suami kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, mereka tak tentukan kebahagiaan kita, muslimah. Tapi yang tentukan kebahagiaan hidup kita ialah Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tu kita tak boleh. Kita kata, kenapa kita mesti nak tinggalkan Allah Subhanahu wa Taala bila Allah Subhanahu wa Taala berikan sesuatu yang kita tak suka dalam hidup? Kenapa kita nak mula menyalahkan Allah Subhanahu wa Taala bila Allah Subhanahu wa Taala tetapkan sesuatu yang kita rasa begitu berat untuk kita hadapi? Sebagai seorang yang berilmu, kita akan tahu sesuatu yang kita tak suka ada hikmahnya. Okey, saya relatekan balik dengan topik kita yang A ini. Lebih-lebih lagi bila kita jadi muslimah yang taat kepada Allah. Okey? Yang taat kepada Allah, insya-Allah kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan akan masuk dalam jiwa kita. Akan ada dalam diri kita ini. Tapi sebaliknya, kalau kita jadi hamba Allah yang tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, sebaliknya juga akan berlaku. Maka sebab itu dia kata di sini, kan? Cuba lihat pada muka surat, pada perenggan yang berikutnya. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang lebih membahayakan seorang hamba daripada melanggar larangan Allah. Kita kalau langgar larangan Allah, ini kita langgar. Kita masukkan diri kita dalam zon bahaya. Ni zon berapa ni? Zon 3. 1. Ni zon 1
Tak tahu. Masuk je, tak kisah. Yang penting duduk depan. Tak tahulah zon berapa Ustazah, yang penting duduk depan Ustazah. Kita pun tak tahulah ni zon berapa. Zon apa? Zon baik. Okey. Ini zon baik. Okey, zon baik. Okey, itu zon baik. Semua zon baik lah ni semua. Ini zon baik. Kita masuk di sini. Ada zon je. Tapi kalau kita langgar perintah Allah, bermakna kita masuk ke zon yang tidak baik. Guna ayat tu lah Zon yang tidak baik. Kita masuk pada zon yang mana boleh memberikan bahaya, boleh berikan kemudaratan dalam hidup kita. Kenapa? Dia kata begini. Meski inilah yang disenangi dan disukai oleh hawa nafsu. Walaupun zon itu, zon yang tak baik itu, dia adalah tempat yang bawa kita, yang kita rasa kita suka dan kita senangi. Sebab, akibat dari semua pelanggaran adalah kepedihan, kesedihan, keburukan dan musibah. Kita kalau langgar perintah Allah, kita tak dapat kebaikan. Kita kalau langgar perintah Allah, walaupun kita rasa kita happy. Mungkin kita rasa kita puas. Mungkin kita rasa, bagus aku ni bebas. Mungkin kita rasa begitu, tetapi kena ingat, orang yang begini akibatnya dia akan dapat kepedihan, kesedihan, keburukan dan musibah. Sementara akal yang sihat akan menuntut kesabaran dalam menghadapi sedikit penderitaan. Untuk kita memperoleh kenikmatan yang besar dan kebaikan yang melimpah, akal pun menganjurkan untuk menjauhi sedikit kenikmatan demi menghindari penderitaan yang besar dan keburukan yang berkepanjangan ataupun berpanjangan. Sebab itu, cuba Muslimah lihat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-20. Kita kuatkan perbincangan kita di sini sebab dalam poin ini tak menyatakan kita dengan dalil. Jadi saya bawakan dalil untuk kuatkan perbincangannya. Rujuk dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ni orang yang beriman. Allah seru kita ni sebagai muslimah yang beriman kepada Allah. Pertama Allah kata ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah wa rasulah dan juga rasulnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Baik, seterusnya kita lihat di sini, Allah juga pesan di dalam ayat ini, surah Al-Anfal ayat yang ke-20, Allah kata, wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Baik, so dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-20, kita lihat di sini ada 3 intipati penting untuk kita sokong Poin kita yang pertama, Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. 2, taat kepada Allah, taat kepada Rasul.
Kemudian Allah kata dalam ayat ini, wala tawallau. Dan janganlah kalian ini berpaling daripadanya. Wala tawallau anhu. Jangan kalian berpaling daripada Allah, daripada Rasulullah. Senang kata, kita nak kata di sini, Allah perintahkan kepada kita supaya jadi seorang muslimah yang taat kepada setiap kewajipan-kewajipan yang ada dalam agama ini. Dan Allah ingatkan kepada kita, jangan jadi muslimah yang berpaling daripada semua perintah Allah. Semua ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Tidak kira sama ada ia terdapat dalam Al-Quran ataupun terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kata, wa antum tasma'un. Sedangkan kalian adalah orang yang mendengar. Maksudnya kita ni adalah orang yang baca Al-Quran. Okey, kita baca Al-Quran, kita dengar ayat Al-Quran, kita datang kuliah contohnya, ataupun kita ikuti pengajian daripada rumah ni, kita dengar ustazah bacakan ayat Al-Quran, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ustazah bincangkan macam-macam perkara. Bukan kuliah saya saja, bahkan kuliah, banyak kuliah kita dengar. Kita dengar tentang perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kita jadi seorang yang baik, tinggalkan perkara-perkara yang jahat. Maka di sini Allah kata, taat. Jangan berpaling. Kerana orang yang berpaling ini, tadi kita bincangkan apa? Dia akan jadi orang yang ada keperitan dalam hidup dia. Orang yang rugi. Orang yang dapat banyak penderitaan dalam kehidupan dia. Sebab itu ya di sini kita lihat. Diceritakan kepada kita, orang yang tadi, yang kita dah baca tadi kan, orang yang ada akal yang sihat, dia ni akan ikut perintah Allah walaupun perkara itu susah dan berat. Kerana dia tahu kalau dia langgar akan bawa banyak keperitan dan penderitaan dalam kehidupan dia. Saya dah pernah bagi contoh, kalau kita tahu tempat itu tempat yang tidak baik, kalau kita masuk, dia akan berikan kemudaratan, kita nak masuk ke tidak? Senanglah begini, kalau ada orang kata, Jah, tempat tu keras Jah, jangan masuk. Macam kita kan, Jah ingat Jah, baik-baik hati-hati jalan situ, tempat situ keras. Macam mana? Apa rasa? Orang tu kata, ramai orang lalu situ, kena rasuk. Orang kata kan, kena rasuk. Kita dengar, takut ya. Ya ke? Takut. Kita pun dalam otak kita kita dah letak satu setting. Kau jangan jalan situ, kau jangan jalan situ. Nanti kalau jalan nanti kena rasuk. Nampak tak? Kita dah fikir tentang kemudaratan itu. Kita nak lalu, kebiasaannya kita tak lalu. Of course kita tak lalu. Kita jangan cari pasal. Kau jangan cari pasal kau. Baik-baik tak ada cerita jadi cerita. Gitu pun juga gitu kan. Baik-baik tak terkena jadi tak kena. Kita pun tak jalan situ. Sebab apa? Kita dah diberitahu situ bahaya, tempat situ keras, siapa jalan situ kena rasuk. Walaupun tak betul lah tak betul. Tapi kenapa kita tak lalu? Kerana kita takut ada kemudaratan tu tadi. Perintah dan kewajipan Allah yang perlu kita taat itu tadi, dia sama tau macam tu. Kalau tentang hal-hal dunia ni kan, kita memang pandai tau. Biasa kita pandai. Kita tahu, oh kalau gini, kalau buruk jangan pergi. Gini nanti ni scammer. Ni semua scammer. Ni semua tak bagus. Ini ni boleh sesat. Kita tahu. Kita tak ikut. Kita tak masuk. Sebab mungkin kita nampak. Tapi sebenarnya ia sama dengan ketaatan dan perintah Allah. Bila Allah kata jangan berzina contohnya, maknanya ada perkara yang tak baik. Jangan judi, jangan ambil rasuah, jangan menderhaka kepada kedua ibu bapa, jangan tinggalkan solat. Okay, jangan menderhaka kepada suami contohnya, kita sebagai orang perempuan. Jangan biarkan anak-anak. Ini semua perintah Allah. Yang ada jangan itu, kerana apa? Kenapa Allah kata jangan buat begitu? Kerana ada banyak kemudaratannya.
Walaupun kita rasa, leceh, nak kena taat-taat suami ni, siapa dia, aku nak taat kat dia. Mungkin ada orang perempuan gitu kan. Leceh, kahwin je kena dengar cakap suami. Kita ada voice, kita ada suara orang perempuan ni. Apa hal nak dengar cakap suami? Leceh betul lah agama Islam ni. Orang boleh cakap begitu. Tapi kenapa kita sebagai orang perempuan dengar juga cakap suami kita taat suami kita berbakti pada suami kita? Sebab itu perintah Allah, itu perintah Rasulullah. Begitu keadaannya. Walaupun memang leceh lah, sikit-sikit nak minta izin. Sikit-sikit, yang boleh tak I nak pergi kuliah Ustazah Sakinah? Pergi kuliah pun kena minta izin. Leceh. Kak Sah betul-betul. Pergi kuliah, of course, kena minta izin. Tak boleh. Kita kata, takkanlah pergi kuliah, pergi masjid pun kena minta izin. Ini adab. Adab kita, tanda kita menghargai, tanda kita menghormati seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita. Jangan melampaui itu. Tanpa kita menundukkan diri kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang wanita. Tapi itu adab yang ada dalam agama yang diperintahkan untuk kita lakukan. Buat. Sebab ada banyak kebaikan-kebaikan. Antaranya menjaga keharmonian rumah tangga, itu antaranya. Kan kita ada kesepakatan, kita ada kesefahaman di situ. Saling berusaha untuk memahami antara satu dan yang lain. Saling support, saling sokong menyokong. Keadaannya sedemikian. Cuba kalau kita suami isteri buat hal masing-masing. Satu ke sana, satu ke sini. Tak kisahlah kau nak buat apa, kau buatlah. Apa jadi? Itu rumah tangga ke rumah saja tanpa tangga? Itu rumah saja tanpa tangga namanya. Sebab tu kita ni ada komunikasi. Kita ni ada hak isteri, ada hak suami. Supaya rumah tangga tu betul-betul jadi rumah tangga. Keadaannya sedemikian. Dan ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah yang kita sebagai suami isteri kita taat. Sebab apa? Sudah diletak dalam Al-Quran, letak dalam hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita langgar banyak perkara tu tadi, kita balik ya. Dia jangan fikir pasal rumah tanpa tangga tu. Kita balik kembali pada situasi yang kita sebut, kita langgar perintah Allah, walaupun kita dah tahu ada banyak kemudaratan, tapi kita langgar. Bermakna kita sebenarnya sengaja letak diri kita pada keadaan yang boleh mendatangkan bahaya dan mudarat. Dalam keadaan yang kita mengetahui. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Sayangnya, akan dikata, sayangnya pandangan orang yang jahil tidak akan mampu menembus hikmah di balik peristiwa. Kalau kita tidak ada ilmu, ini maksudnya orang yang jahil. Kalau kita tak belajar, kita tak memahami situasi-situasi ini, ialah akan menyebabkan kita tak nampak apakah hikmah yang akan terkandung pada setiap peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita. Sedangkan pandangan orang yang cerdas selalu boleh menembus hikmah yang tersembunyi di balik peristiwa sejak pertama kali peristiwa itu terjadi. Ini yang tadi saya sebutkan. Kita kalau faham, sejak pertama kali peristiwa itu terjadi, insya-Allah kita akan berusaha untuk cari hikmah, kita akan berusaha untuk lihat ia dalam situasi yang baik, positif. Tapi kalau tidak, itu nanti lepas 10 tahun akan datang baru nampak. Awalnya tak nampak. Baru fikir, dulu jadi gini sebab gini Dulu kan, saya ingat. Masa kita last kali pergi umrah tahun bila? 2019. Okay, 2019. Saya pergi umrah tahun 2019, akhir-akhir tu, grup terakhir orang kata. Yang baru border tutup kan tak boleh lagi pergi umrah. Masa tu memang banyak sangat ujian di Tanah Haram, betul. Banyak sangat ujian, terlampau banyak. Sampai rasa nak mengamuk, rasa nak macam-macam benda kita nak buat. Rasa nak komplain, rasa nak itu. Tapi kita sabar. Kita tak cakap apa-apa. Kemudian bila fikir balik, nasib baik hari itu tak marah-marah. Nasib baik hari itu kita pergi umrah tak marah-marah. Tak itu, tak ni, tak pekik-pekik ke, tak apa kan. Tak mengada-ngada ke apa. Kita terima je apa-apa jadi. Hotel tak ada pun tak apa. Tunggu je kat tepi situ. Tunggu je. Sabar je, sabar. Tak apalah, tunggu. Tunggulah kau 5 jam kat lobi. Tunggu, duduk. Pergi duduk kat Shah Alam pun tak apa kita. Ingat saya pergi umrah, duduk Shah Alam dulu sekejap. Serius. Tak pernah terjadi. Sabar kita semua. Lepas tu bila kita ingat balik, kalau hari tu kita marah-marah, kalau kita ni ngamuk-ngamuk,
Macam hilang pahala, rugi. Lepas tu nak pergi umrah tak boleh dah. Nampak? Ada banyak hikmahnya. Kenapa kita berusaha untuk mengawal keadaan dan cuba fikir satu keadaan tu dengan cara yang baik. Tapi Alhamdulillah sekarang dah boleh. Siapa yang ada rezeki tu sila. Sebelum pergi ke tempat yang lain. Sebelum pergi KL, pergilah. Kan sebab kita tak tahu sampai bila benda ni kan. Betul tak? Sebelum nak pergi KL ke nak pergi mana, usaha. Kalau ada rezeki lebih lah, sebab saya faham sekarang pun dia punya ni bukan mula-mula startingnya, angka dia pun dah cantik dah. Cik dah tunjuk dah. Dah tunjuk dah dia punya. Startingnya dah cantik dah. Kita pun, ini semua ada harga. Sekarang semua dah tak ada, boleh bincang-bincang dah harga ni. Kalau dulu harga boleh bawa bincang, sekarang harga tak boleh bawa bincang. Tapi kalau ada rezeki, pergi. Kalau ada rezeki lah kan, sebab kita semua ada rezeki yang berbeza-beza. Tapi tak apalah, kalau siapa nak pergi tempat lain boleh je. Boleh. Bukan saya kata, Sakinah kau tu tak bagi kau. Bukan gitu. Kalau ada rezeki boleh, okay? Pergi. Cuma sekarang kita nak kata di sini, kerana sejak awal bila kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan satu ujian tu tadi kan, dia sudah boleh mengintip hikmah tersebut dari balik tabir peristiwa. Apakah hikmah itu berupa kebaikan ataupun berupa keburukan? Dia melihat bahawa larangan Allah tak ubahnya makanan lazat tapi mengandung racun yang mematikan. Setiap kali kelazatan makanan itu menggugah seleranya, setiap itu pula keberadaan racun di dalamnya mencegahnya untuk memakannya. Di sisi lain, dia memandang perintah Allah bagaikan obat yang pahit tapi menyihatkan dan dapat menyembuhkan penyakit. Kita nampak perkara yang mana tadi? Setiap kali kelazatan makanan itu, mana tadi? Larangan Allah tu dia macam makanan yang sedap, tetapi ada racun. Okey? Saya buat gini ini nampak. Sebaliknya, perintah Allah, kita nampak dia macam obat. Nak makan obat, ya Allah. Kita kan selalu kita tengok je obat tu dulu kan. Kita kumpul kekuatan nak telan obat ni. Pahitnya obat tu boleh ke masuk. Tapi sebenarnya dia adalah penawar. Pahit. Kita tak suka makan obat. Namun obat itulah yang menjadi penawar untuk hidup kita. Kalau kita sakit lah, kalau tak sakit jangan tiba-tiba pergi makan obat. Kan? Ini perumpamaan sahaja yang kita berikan untuk kita nampak keadaan itu. Jadi larangan Allah, apa yang Allah larang ini, dia macam makanan yang lazat. Kita nampak ada apa? Nak cakap apa Kuih bingka, cakap macam tu lah kan. Cik dengar kuih bingka. Kuih bingka, kenapa? Kuih bingka sedapnya tengok. Lazat sangat-sangat. Tapi ada racun. Kita nak makan, of course kita akan tinggalkan. Walaupun kelazatannya tu, dia rasa macam dah sampai kat tekak rasa. Tengok je dah macam rasa kat tekak. Macam tu kan. Tengok seleranya sampai rasa kat tekak. Tapi kalau first time kita makan, contoh first time kita makan kita tahu dia memudaratkan kita. Adakah kita nak? Contoh makan darah tinggi pula. Kencing manis terus naik. Nak makan lagi? Tak, kita tinggalkan walaupun sedap macam mana. Kan? Macam saya kan sekarang tak boleh makan sembarangan. Hari tu ya Allah makan keripik pisang bukan main lagi dengan budak-budak kecil ni. Dengan anak saudara saya kan. Budak-budak ni tiga budak ni. Cina makan keripik pisang. Makan sama-sama. Sekali balik rumah ya Allah. Seksanya perut saya punya sakit. Masa tu na'udzubillah. Padahal makanan tu sedap. Saya suka sangat. Tapi dia macam jadi satu benda yang pengajaran untuk saya. Nampak keripik pisang walaupun sedap macam mana. Taubat lah orang kata. Taubat aku tak makan lagi. So perut sakit. Dia tak sesuai untuk badan saya sekarang lah. Muda-muda dah tak boleh makan keripik pisang Kak Son kata, muda-muda Ustazah Sakinah, keripik pisang tak boleh makan, kesian ya. Inilah ujian. Susah kita. Banyak benda tak boleh makan kan. Sebab tu jangan bagi makanan sembarang kat saya. Nanti tak makan kecil hati pula. Itu yang kata, banyak benda kita tak boleh makan.
Namun saya suka sangat keripik pisang tu. Tapi sekarang bila nampak keripik pisang tu, dia memang menguji jiwa. Nak makan juga tak. Sebab kita tahu ni kalau makan aku sakit perut. Kita akan tinggalkan. Ini umpamanya larangan Allah. Kita tahu kalau kita buat larangan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita dengan azab. Allah akan berikan kepada kita dengan balasan api neraka. Kita akan tinggalkan. Walaupun benda itu kita suka. Benda itu kita rasa nikmat. Kita rasa kita nak sangat-sangat. Tapi kita kena tinggalkan. Kerana ia tidak baik untuk hidup kita. Umpama makanan yang lazat. Nampak kek yang berwarna-warni. Tapi kita tahu kita tak boleh makan. Kita perlu tinggalkan ia. Sebab kita tahu kalau kita makan, ia memudaratkan kesihatan kita. Sebaliknya, perintah Allah ini, dia macam obat tadi, dia kata, walaupun pahit, walaupun kita makan rasa susah, kita rasa tak nak makan, kita rasa susah, tapi kita kena makan. Kerana kita tahu dia memberikan penawaran. Di kemudian hari yang mendatangkan hal-hal yang baik untuk diri kita. Baik. Seterusnya, kita masuk kepada perenggan yang terakhir di sini. Namun, masuk yang last kali di muka surat 244. Namun, hal tersebut memerlukan ilmu yang boleh membuat seseorang mengetahui hikmah di balik peristiwa. Ada dua perkara penting yang kita perlu pegang sebelum kita pulang ni. Supaya surah Al-Baqarah ayat 216 tadi konsep yang ada dalam surah ini kita nak amalkan, dua perkara ni mesti ada. Pertama, ilmu. Itu tadi Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Hal tersebut memerlukan ilmu. Kita perlukan ilmu yang boleh membuat seseorang mengetahui hikmah di balik peristiwa. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tak boleh nampak di mana letaknya kebaikan. Maksud ilmu di sini, kalau kita tak tahu bahawa zina itu haram, zina itu dosa, kita tak tinggalkan, betul tak? Sebab kita tidak ada ilmu. So kita nak kuat sekarang ni, agar kita dapat tinggalkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, kita perlukan ilmu dan kefahaman, keyakinan yang kuat menyatakan bahawa ini perkara perlu kita tinggalkan. Sebab tak sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allahumma sayyiban nafi'ah. Hujan, buat payung. Semua dah fikir dah payung. Dalam pemikiran, alamak tak bawa payung, bawa payung. Doa pun nak doa. Waktu mustajab doa. Okey, tadi saya kata surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah kata qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Dia tak sama kualitinya, keadaannya, kan? Jadi kalau kita ada ilmu, cara kita melihat sesuatu perkara juga berbeza. Bila kita ada ilmu, sesuatu perkara yang menimpa kita, hal-hal yang tidak baik itu tadi, kita ingat surah Al-Baqarah ayat 216 tadi, insya-Allah. Dan kita tahu apa hikmah, insya-Allah orang yang begini Allah berikan begini. Ini kita panggil sebagai ilmu yang ada pada diri kita. Sebab itu dia boleh menenangkan jiwa seseorang. Tapi sebaliknya kalau dia tidak ada ilmu, bagaimana keadaan dia? Ini yang menyebabkan dia tak boleh untuk melihat di mana letak hikmahnya. Kenapa dia perlu jadi orang yang menerima qada dan qadar contohnya, kan? Dia tak boleh terima semua itu.
Mulalah dia mengamuk-ngamuk, marah dan sebagainya. Jadi cara kita berhadapan dengan sesuatu keadaan ataupun sesuatu ujian, dia berbeza kerana lihat kepada ilmu seseorang. Jadi macam inilah, nak bagi mudah macam ni, sama. Orang yang pandai buat kuih bakar dengan tak pandai kuih bakar sama ke tak? Kak Song, kalau saya buat kuih bakar nak makan? Saya tak pandai buat ni. Tak nak. Bagus. Maknanya bijak. Kita memilih. Sebab kita tahu ini kalau aku makan Saudara Sakinah buat kuih bakar, dia tak pandai buat, sakit perut aku. Dia macam itu keadaannya. Maknanya kita nampak kan beza. Orang yang ada kemahiran buat kuih bakar dengan orang yang tak ada kemahiran buat kuih bakar. Kita of course kita akan pergi the best kuih bakar in Singapore. Of course. Kita akan cari macam tu kan. Kita tak akan cari budak-budak baru belajar aku suka makan. Tak payahlah. Kita macam tu. Anak kita baru belajar dekat rumah, baru belajar masak je tu kan. Kita tengok, kembang dekat aku, kita ayat. Kembang dekat aku, anak aku masak. Nak tak nak kita tengok je kan. Anak kita, mama, bagus tak kau? Kita tengok je. Masaklah sikit-sikit spaghetti budak-budak sekarang Itulah kau pandai spaghetti. Spaghetti mak saya. Spaghetti, sikit-sikit spaghetti. Ini budak-budak sekarang ni. Belajarlah. Buat mi hailam ke. Buat kuih tiaw kungfu ke apa, belajar. Leceh lah mamak, leceh. Belajar. Kita susah. Tapi di sini kita nak kata keadaan yang kalau orang itu dia betul-betul tahu. Mak kita kalau masak, 5 minit je kau siap. Kita terkial-kial kat dapur. Mak kita 5 minit. Mak sadah. Dah, singkas aku masak hari ni. Aku masak campak-campak. Kita campak-campak tu macam mana Kita boleh terfikir campak-campak. Kita pula tak reti nak campak-campak. Kita ukur-ukur. Nak pakai Thermomix? Alamak. Mahal lah. Tak payah. Dah macam-macam lah sekarang Cuma nak cerita sekarang ini, dia beza kualiti diri kita bila kita ada ilmu dan tidak ada ilmu. Cara kita berhadapan dengan satu situasi berbeza. Keadaannya berbeza. Dan orang lain juga melihat kita dengan cara yang berbeza. Dan kedua di sini yang terakhir kita lihat, Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Dia kata selain itu juga diperlukan kesabaran. So ni number 2 lah. Sabar. Senang tak nak sabar? Sampai Sarawak Ustazah. Sampai Sarawak dah Ustazah, saya punya sabar. Sabar saya sampai Sarawak. Sarawak pun tak boleh masuk dah sekarang ni, macam mana? Senang tak nak sabar? Ni perkara yang sukar lah. Kan? Tapi perkara yang sukar ini dia bawa banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Kita nak sabar meninggalkan larangan Allah. Sebab begini, dia tak cukup dengan ilmu. Kenapa tak cukup dengan ilmu? Kalau kita tak sabar, walaupun kita ada ilmu, kita akan tetap buat larangan Allah. Kita ramai orang tahu. Dalam hidup kita ni ramai orang ada ilmu, ramai orang ada pengetahuan. Tapi kadang-kadang boleh tak kita nampak, kenapa ada orang dia ada ilmu tapi dia masih lagi buat perkara-perkara yang tak baik? Kerana tidak ada kesabaran untuk meninggalkan larangan Allah. Kenapa orang ada ilmu dia tak buat perintah Allah? Kerana dia tidak ada kesabaran untuk terus-terusan melaksanakan perintah Allah. Sebab tu poin kita yang kedua di sini amat penting bagi menguatkan poin yang pertama. So 2 syarat ini dia sangat berkait rapat. Kita perlu ada ilmu, kita perlu ada sabar. Kalau ada sabar sahaja tak ada ilmu pun tak boleh. Kan? Sabar dah cukuplah sabar. Tapi ilmunya tak ada. Kalau tak nanti problem tak solve. Ini penting ilmu. Ramai orang kata tak apa saya sabar je. Tapi tak boleh. Sebab ada masalah, ada ujian yang memerlukan kita bukan setakat berserah kepada Allah. Yang memerlukan ilmu untuk kita selesaikan masalah itu, kemudian kita sabar. Itu kita ambil kesimpulan. Dia tak boleh apa-apa jadi sabar. Gitu kan. Tak apalah sabar je nak buat macam mana tengok je. Orang buat apa pun sabar. Sabar je lah. Dia tak produktif kan. Dia tak produktif sampai jatuh. Dia tak produktif benda tu. Maknanya agama tak mengajarkan kita sedemikian. Sebab tu ilmu ini penting. Kita mesti ada critical thinking, kita berfikir, orang cakap apa kita kena nilai dengan adil, kan? Dia tak boleh apa-apa berlaku semua sabar tak boleh. Walaupun itu adalah syarat yang penting.
Jadi kalau kita ada ilmu, kita akan usaha untuk selesaikan apa jua masalah tu tadi dengan cara yang betul. Ini masuk ilmu. Kemudian dalam usaha nak menyelesaikan itu disertai dengan kesabaran. Di sini, okey, kita baca sampai kita habiskan perbincangannya. Tadi pertama ilmu, okey. Yang kedua ialah sabar untuk menempuh jalan yang sulit dan terjal demi menggapai cita-cita di akhir perjalanan. Jadi bila ada ilmu, ada kesabaran, semua dapat meraih kejayaan di akhir perjalanannya. Apabila seseorang tidak mempunyai keyakinan dan kesabaran, nescaya dia tidak akan mencapai tujuan itu. Tapi jika keyakinan dan kesabarannya kuat, mudah baginya menanggung segala kesulitan dalam meraih kebaikan dan kesenangan abadi. Baik, saya nak tutup perbincangan pada pagi ini dengan dua dalil utama menguatkan tentang ilmu dan sabar. Kenapa kita perlu ada ilmu sebagai seorang muslimah? Tadi pun dari awalnya saya dah sebut, kita ni orang perempuan, kita banyak emosi. Emosi ini bagaimana nak kawal? Ilmu itu tadi. Sebab tu perlu banyak belajar agama, ikuti pengajian-pengajian agama, kita dapat tahu banyak perkara dan akhirnya ia membantu untuk mengawal emosi kita yang kadang-kadang kacau bilau. Kan orang perempuan dia ada banyak kan, dia punya emosi kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun, macam tu kan. Dia punya ups and downs dia. Tapi kalau kita ada ilmu, insya-Allah ilmu ini dia membantu, terutamanya ilmu agama dia membantu jiwa kita untuk lebih tenang, untuk lebih melihat apa jua masalah yang kita tidak suka dengan cara yang betul. Seperkara lagi jangan lupa, seorang muslimah yang dia berusaha untuk melalui jalan ilmu ini, sebenarnya dia melalui jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa kita belajar. Orang tanya, kenapa belajar? Sebab saya nak masuk syurga Allah. Bagi jawapan yang simple. Kenapa? Sebab saya nak masuk syurga Allah. Kenapa pula belajar boleh masukkan kita ke dalam syurga Allah? Sebab bila kita tahu mana yang haram, mana yang halal, kita akan taat pada perintah Allah. Ketaatan kita kepada perintah Allah, ia akan bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang melalui jalan-jalan yang mana jalan itu dia peruntukkan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Kenapa Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga? Kerana dia dah mengetahui. Dia dah tahu macam mana dia nak buat. Dia dah tahu macam mana dia nak beramal. Dia dah tahu dah macam mana dia nak mengatasi emosi dia. Semua keadaan-keadaan ini dengan ilmu yang dia miliki, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena banyak belajar. Jangan ambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Ramai orang perempuan fikirnya, maaf ya saya kata, tak jauh. Kita fikir untuk hari ini sahaja. Jadi bila kita ada ilmu, kita akan fikir lebih jauh. Kan? Jangan mudah-mudah jumpa bomo, contohnya jangan. Jangan mudah-mudah jumpa bomo, kan senang. Kita nak jalan senang ni. Tak payahlah, tak apa, jumpa bomo sakinah tu senang sikit. Macam tu. Aku nak jumpa bomo sakinah tu senang sikit lah. Biar. Tak begitu. Masalah tidak diselesaikan dengan semudah itu. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan ujian yang tidak kita sukai itu tadi. Bukan Allah suruh kita tambah dengan hal-hal yang boleh mendatangkan lagi masalah dalam hidup. Kalau kita guna cara yang salah, ketika nak selesaikan masalah, contohnya ambil benda-benda yang syirik, dia lebih bawa banyak problem dalam hidup.
Sebab tu ia perlukan ilmu. Walaupun orang ajak kita, mungkin bukan saya ustazah, orang ajak saya pun tiba-tiba termasuk dalam rumah tu. Tapi kita ada ilmu sekarang, kalaupun dia bagi, kita tak ambil. Kalaupun kita kata kita terpaksa, kan? Kita tak ambil benda tu. Walaupun kata dia dah sampai, nak buat macam mana, ngadap je lah, dia dah jampi-jampi kat muka saya ngadap je macam tu kan. Ada orang je gitu. Dah termasuk kan kawan saya, aku ada orang ni bagus je, pandai je, ustaz. Sampai-sampai bukan ustaz, baru nak start. Baru nak start macam mana? Macam tu kan. Dia tiup-tiup dah. Itu kawan tu terperanjat. Kata, habis macam mana saya dosa tu Ustazah? Tak dosa lah. Sebab bukan kita yang nak situasi itu. Kita pun tak sangka kan keadaan sedemikian. Jadi kadang-kadang kita ni sebab tu kita perlukan ilmu. Tapi bayangkan kalau kita tidak ada ilmu, kawan kita pun ajak kita jumpa ustaz yang baru nak start tu tadi. Macam mana? Kita pun start terus lah. Kita pun start terus. Maksud start saya ni, kita akan terus ambil benda-benda yang syirik ini. Namun sekarang kita nak kata, orang yang mana dia ada ilmu itu tadi, kita nak kuatkan dia dengan kesabaran. Kita dah tahu banyak perkara contohnya dalam kehidupan kita. Tahu agama, tahu hukum hakam, tahu dalil Al-Quran, tahu dalil daripada hadis Nabi SAW. Dan sekarang ini kita nak kuatkan keilmuan yang kita miliki, pengetahuan yang kita ada. Kita mesti ada kesabaran. Walaupun kesabaran ramai orang tak suka. Ramai orang yang susah nak sabar. Kita selalunya kita cakap baru kita sabar. Macam tu. Biasanya kita begitu. Kita dah cakap, tak apalah sabar. Kita dah maki orang tu berjela-jela. Lepas tu, aku sabarlah tak baik. Macam tu. Kita baru cakap gitu. Sepatutnya tadi kita dah bincang daripada awalnya, orang yang dia ada ilmu, dia nak cakap apa? Dia akan tahan. Okey, dia akan tahan diri dia. Sebelum saya nak cakap, saya kena fikir. Sebelum saya nak buat sesuatu, saya kena fikir. Maknanya ini kita panggil sebagai kesabaran. Jadi, saya nak kata gini, sabar ni maknanya ialah sabar. Kenapa bunyi macam tu? Tak ada apa-apa Okay. Ada 3 perkara. Kita sabar menempuh kesusahan. Sabar taat kepada Allah. Ada 3 perkara penting itu. Bila kita ni nak kuatkan tadi ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita ada dengan kesabaran. Kita sekarang nak sabar menempuh kesusahan-kesusahan yang ada dalam hidup kita. Ujian, musibah, rintangan, cabaran, semua ni kita nak sabar. Kita nak sabar taat kepada Allah. Kita nak sabar taat kepada kita nak sabar melaksanakan perintah Allah. Kita nak sabar meninggalkan larangan Allah. 3 perkara ini. Dan 3 ni tadi pun dah sebut. Dia benda yang kita tak suka. Perkara yang berat. Sesuatu yang susah untuk dilaksanakan. Sebab itu Nabi kata dalam sebuah hadis, wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan kathira. Ketahuilah, kesabaran pada perkara yang kamu benci, ia mengandung banyak kebaikan. Kita tak suka ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam hidup kita, itu normal. Itu biasa. Sebab ia datangkan banyak kesukaran. Ia mendatangkan banyak kesesakan dalam jiwa kita. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ambil suami kita contohnya. Allah ambil anak kita. Allah ambil mak ayah kita. Allah ambil orang-orang yang kita sayang. Ini ujian. Tak semua orang boleh terima keadaan-keadaan yang begini. Tapi kita ada kesabaran untuk menerima semua itu.
Kita ada satu kekuatan yang jiwa. Kenapa? Kerana pertama tadi kita ada ilmu, kedua kita ada kesabaran. Seterusnya, ilmu dan kesabaran itu tadilah kenapa buat kita boleh tempuh kesusahan tadi. Kerana kita nak jadi muslimah yang taat kepada perintah Allah. Kerana Allah perintahkan kita supaya bersabar di atas setiap ujian dan musibah. Itu banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala juga suruh kita sabar supaya kita ni tinggalkan perintah, tinggalkan larangan Allah itu tadi. Itu juga banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Bukan saja-saja, tapi penghujungnya adalah syurga. Sebab itu dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ada mengingatkan tentang dialog Allah dan para malaikat. Saya nak sentuh tentang ujian yang Allah berikan dalam hidup kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengambil orang yang kita sayang dalam hidup, Allah tanya kepada malaikat, sudahkah kau ambil buah hatinya? Maknanya orang yang dia sayang, yang Allah takdirkan supaya diwafatkan, diambil jiwanya. Malaikat jawab kepada Allah, sudah wahai Allah. Allah tanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hamba aku? Apa yang diucapkan oleh hamba-Ku? Malaikat kata, hamba-Mu memuji-Mu. Hamba-Mu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia memuji-Mu dengan ucapan alhamdulillah. Ia bukan perkara yang mudah. Bila Allah timpakan musibah dalam hidup kita, kita nak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pun tak mudah, apatah lagi kalau kita nak ucap alhamdulillah. Tapi Allah kata kepada malaikat, untuk hamba yang mampu mengucapkan ucapan istirja pada setiap musibah, setiap ujian yang Allah timpakan kepadanya, lebih-lebih lagi jika Allah uji kita dengan mengambil insan yang kita cinta dan kita sayang. Allah kata kepada malaikat, binakan untuk hamba-Ku sebuah rumah di dalam syurga. Namakan rumah itu dengan Baitul Hamdi. Binakan sebuah rumah pada hamba-Ku di dalam syurga dan namakan rumah itu dengan rumah kepujian. Ini yang kita panggil sebagai kegembiraan dan kebahagiaan yang ramai antara kita mungkin sukar untuk lihat. Yang ramai antara kita mungkin tidak perasan. Ada ganjaran yang benar-benar tinggi Allah persiapkan untuk mereka yang berusaha untuk mencari hikmah di awal musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada dia. Sebab itu Nabi kata apa? Orang yang sabar dalam keadaan yang dia tidak suka, Nabi sebutkan wa annan nasra ma'as sabri. Kita inginkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, ia perlu ada kesabaran. Wa annal farja ma'al karbi. Kita nak jalan keluar dalam hidup kita, ia perlu dimulai dengan satu kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama dengan kemudahan itu, selalunya ada kesusahan yang mendahuluinya. Ini pesan-pesan baginda, pesan yang Nabi SAW berikan kepada kita. Setiap kali ada perkara-perkara yang mungkin tidak baik, kita tak suka,
Allah berikan yang kita terpaksa lalui. Nak tak nak kita kena hadapi juga benda ni. Kita ingat surah Al-Baqarah ayat 216 tadi. Kita tak suka, insya-Allah Allah akan berikan dengan kebaikan untuk setiap perkara yang kita tak suka. Sekarang kita dah ada ilmunya. Kita berhadapan semua ujian yang Allah berikan dalam hidup ini dengan ilmu yang mantap, dihiasi dengan kesabaran yang tiada batas. Ingat ya, agama ini mengajarkan kepada kita sabar itu tiada batas. Ini apa yang Nabi SAW tunjukkan dalam kehidupan baginda. Jangan sesekali meletakkan batas pada sebuah kesabaran. Kalau kita meletakkan batas, kita akan tinggalkan ketaatan dan akhirnya kita akan laksanakan larangan. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Dan insya-Allah minggu hadapan adalah pertemuan kita yang terakhir. Jika sempat boleh sila hadir sebab kuliah saya akan bercuti selama sebulan nanti. Insya-Allah kita akan cuti rehat panjang ya. 24 hari bulan kuliah saya yang terakhir. Bulan Disember saya cuti. Jadi mudah-mudahan pada pertemuan yang terakhir ya, nanti kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan untuk kita bertemu sekali lagi, untuk kita membincangkan lagi berkenaan dengan hal ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran, kekuatan kepada kita semua untuk menempuhi apa jua cabaran dalam kehidupan ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.